Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merofakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sedang beruntung. Jadi malam ni malam yang istimewa sikit, bisik seperti mana biasa yang telah kita buat berjanji dah. Malam ni ada sedikit halangan tak dapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita tak boleh buat program semalam ni. Malam ni alhamdulillah ada dapat izin daripada Allah. Kemudahan hubungi di antara kita dah, di antara saya dengan Dr. Abdullah. Itulah jam boleh. Assalamualaikum, apa khabar doktor kita? Alhamdulillah, apa khabar Ayah Mai? Waalaikumsalam. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau segar ni? Ya. Kau segar? Ya. Segar dah. Alhamdulillah, 2 hari lah. Tep-tep duduk lasok sikit lah. Lasok lagi peluh gitu. Ya kena peluh hati. Kena peluh lagi boleh sikit. Ya Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sedang penonton yang bersama dengan kita baru masuk ni lebih kurang dalam 80 orang dah ni. Pertama kali seperti mana biasa dah. Kita memohonkan saudara-mara kita, sahabat handai dan penonton, bakal kita kongsikanlah perkara-perkara baik ni. Moga-moga dapat manfaat bukan sekadar untuk kita. Saudara kita duduk rumah ataupun di mana-mana sedang duduk dalam kerja ataupun duduk berehat boleh bersama dengan kita dalam live ni dah. Bakal pertama kali bakal kita kongsi share. Moga dapat follow tu berlipat kali ganda hoki kita tengok syukur. Orang tengok dengan sebab share kita bersyukur. Lepas tu kita seperti mana biasalah. Mana-mana bersama dengan kita ni pertama sekali kita tolong menjelaskanlah kata suara di rumah masing-masing ni ada jelas ke tak? Tolong cerita pada kita. Kadang-kadang kita duduk kecek sini tak malam nak kata gapo tak tahu lah tu. Nampak mulut bobek-bobek. Tolong komen lah lek bawah ni kata suara jelas ke tak saudara-saudara di rumah weh. Tolong kongsi lah. Tolong beri maklumat kepada kita di sini kata suara tu jelas ke tak, nyata molek ke tak. Alhamdulillah kita bersama malam ni. Mana malam ni kita buat program. Cara untuk kita bersoal jawab tentang masalah agama. Abang agama lah. Mana tu jangan duk tanya pelik-pelik, duk tanya khas keru, duk tanya sikap bocor atau tentang hal tu kena necak. Gitu doktor. Tu kena necak umur. Nak bakar kampungnya mana atau tak anda dah. Kita berkaitan dengan agama. Lalu tu kita nak suruh kepada doktor sedikit beri sebagaimana ucapan masuk dalam bicara kita malam ni sepatah 2 beri ucapan kepada para penonton yang sedang menonton bersama dengan kita 100 lebih ni. Dipersilakan doktor. Ya Alhamdulillah, pertama kalinya iaitu malam ni malam istimewa saya bersama dengan Ayah Mai. Kita ada dua page iaitu pertamanya page hak dengan Ayah Mai tu nampak 2 orang. Hak saya nampak saya seorang. Kalau kita buat raikan melalui SteamYard dalam app SteamYard. Jadi alhamdulillah saya banyak kali dah Ayah Mai dah buat rekan saya seorang. Dia mau nampak rumah saya ni seorang ya. Tapi saya dah buat 2 orang. Bunyi suara Ayah Mai tu bunyi suara masuk. Baru ni kita buat dengan COVID dah kan Ayah Mai tu 4 orang dah. Ayah Mai, Baba Wi, Baba Li, saya. Lepas tu pula saya lepas tu dengan Po'o Cenek, Po'o Hospital Cenek. Lepas tu pula dengan pula dia mau duk berhubung mari betul. Banyak rekan jugalah. Lepas tu esok ni rekan yang muniti apa pula lah ada esok lah pukul 4:30 sampai pukul 6 petang lah nak ada orang tengok tak tahulah. Jadi muslimin muslimat hari ininya saya bersama dengan Ayah Mai. Walaupun kita suasana tidak mengizinkan ceramah duduk di atas pentas sekali lah, tapi kita ruang untuk dakwah, ruang untuk kita kerja agama tu masih ada. Dan Ayah Mai pun sama juga dah setiap malam dah buat siap malam Ayah Mai dah. Ya setiap malam. Setiap malam pagi buat pagi. Pagi tu ada tukar-tukar lah.
Ada tekah-tekah. Ada selesai gitu. Ya. Saya ni pagi petang. Dah kalau tak ada uzur pok kau buat homo lah. Dah. Kalau kita tak agak uzur tu kita dak lah, tapi setakat ni tu pun dok buat dah lah. Nah. Lepas tu ayah main lepas tu dah kita nak mulalah dah tu apa khabar tu. Dah ada apa dah? Ya. Ya, ini dia kalau gitu kita tak lewatkan masa kita masuk dalam upacara kita dah. Ya. Cara kita ialah malam ni kita nak buat program anda tanya kami jawab. Ya, saya buat gini ya mai. Kalau saya nya ayah mai tanya, kita jawab dua orang. Saya buat ayah mai tanya, kita ayah mai tham rau top. Kita jawab dua orang lah, bukan saya jawab seorang dak lah. Ayah mai tanya pakai jawab dah, pakai jawab. Ya. Di sini ni kita himpun semua soalan hak dalam page Ayah Mai FC ni. Ya. Himpun sejam hari lebih kurang dalam berapa hari mari dah ada demo soal hari ni, demo soal 2-3 soalan kita himpun. Mari buat satu satu program malam ni. Kita bersama dengan Ayah Mai apa ni? Tak ada orang tanya haprakan mosisip tu. Oh, tak ada lagi ni. Ya kerana hari ni tu kajian nak duit 5,000 kan, jadi kena bakar sangkum. Lepas tu pula banyak orang tanya saya ni. Banyaklah. Dan boleh kata setiap hari tak apalah, nanti start lagi kita waktu belah ambil soalan hak lain-lain dulu, tak ada masalah ke apa. Kita kecek jugalah ni pun tu. Ya. Jadi pertama kali kita masuk dalam grup soalan Kita masuk dalam grup soalan pertama sekali ni, jadi sepatutnya bagi kita saudara-saudara ataupun muslimah sedang menonton di rumah ni, sepatutnya kita orang tak tahu, kita orang tak reti dalam hukum hakam, nak buat satu-satu benda kita tanya nak orang reti, orang hak pandai dah. Pada mana Allah Taala berfirman, fasalu ahla zikri in kuntum la. Tanyalah orang hak pandai, orang hak reti, sekiranya kalau kita tak reti dah. Supaya moga-moga kita tanya dapat arah ataupun dapat panduan supaya kita buat dengan secara betul dah. Lalu tu balas mana kok ada soal doktor ni. Dia kata kita nak gerbek tahun ni. Apakah hukum kita kerak kuku? Kerana ada dok bunyi setengah-setengah kata tak boleh itu tak boleh rupa haram ke makruh. Tolong doktor kita beri penerangan sikit. Iaitu masalahnya iaitu apa hukum nak kerak kuku bagi orang nak gerbek tak? Ya. Bagi orang nak gerbek. Jadi mazhab Asy-Syafi'i iaitu apabila seorang saat itu nak gerbek, maka hendaklah dia saat itu jangan kerak kuku, lepas tu pula gunting rambut semualah. Dan sebab ada hadis Nabi SAW, Nabi kata idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 awal Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudahhiya, dan menghendakilah oleh salah seorang di antara kamu gerbek, fala yamus, maka jangan sentuh, maknanya jangan kerak min sya'arihi wa basyarihi syai'a, jangan kerak bulu, kuku, rambut dan sebagainya lah. Jangan kerak. Jadi sebab ada hadis ni lah, tapi ulama tanggung di atas sunat sahaja ayah main, bukan wajib dak kalilah. Saya mula nak taruh ke ayah main. Lepas tu jadi tak tahu berkata. Lepas tu pasal taruh dah jagut dah dekat, tapi hok tepi-tepi tu kena tu juga tu. Kita ingat atas sunat lah, sebab ada ulama sebut ala istihbab, atas sunat sahaja dah. Maknanya kalau kerak pun tak ada gapo, tapi kurang lah pahalanya. Sunnahnya iaitu kena taruh dulu sehingga sampai sembelih. Bila sembelih barulah kita cukur, baru kita gunting supaya ngak akikah lah. Budak saat ni kita nak cukur saat ni tu nanti selepas daripada sembelih hari ke-7. Hak ni banyak hari sikit, yang main ada 10 hari. Dah 10 hari, kalulah kita gerbek hari ke-3 ke, Allah, 13 hari. Tu supaya dengan kucing dah. Ada kok pipi, ada kok bawah. Itulah lebih kurang yang mana. Ya.
Alhamdulillah, itulah jawab bagi saudara-saudara kita yang ada terlekat miskin tentang daripada kerak kuku potong rambut kita kata dah. Orang yang nak gerbe pada tahun ni. Soalan yang kedua berkaitan dengan bab gerbe lagi. Dia kata boleh ke doktor kita nak wakil gerbe melalui telefon kerana payah nak pergi oleh kerana suasana Covid lah ni. Nak wakil gerbe melalui telefon boleh ke tak? Nah, jadi melalui telefon saat ini telefon ni satu alat yang jadi kemudahan lah kepada orang Islam dan boleh tak kita wakil melalui telefon. Banyak ulama menghukumkan kata boleh kita wakil telefon melalui telefon lah boleh. Kita assalamualaikum kita minta lah ayah. Kalau ayah kita itu duk bakar tak boleh klik kok. Ayah minta wakil pada ayah tolong gerbah kepada tak apa nak duit ya ayah tak apa insyaallah nak tolong buat maka tak ada apa dah tarat tu ya jadi mereka yang masalah wakil ni jadi masalah sikitnya masalah nikah wakil nikah tu wakil nikah tu nak kena ada saksi nak ada apa kerana hak tu ya benda besar kan benda yang misal jadi itu sikitlah ulama halusi sikit. Tapi kalau masalah jual beli, masalah apa semua ni boleh. Supaya kita akad jual beli itulah. Akad jual beli tu pun supaya tu juga orang duk beli online ke apa semua kan. Kalau jual beli setara tu boleh, mana tahu wakil pun boleh juga. Tak ada masalah ke apa benda yang tulah aja. Ya. Lepas tu hubung daripada soalan saat ni sekiranya dia dapat wakil daripada dua ibu bapa dia suruh makna uruhkan penatai gerbek ni. Sewaktu mana dia nak pergi niat akad jual beli, tak nak pergi akad jual beli nak niat gerbek ni kena buat sore-sore ke pakai serotak sekaligus dua ibu bapa dia tu. Lagu mana yang main tu? Ya gini kata ayah nak segi mak nak segi okey ke anak. Waktu mana anak nak pergi uruh ni, nak pergi akad jual beli, nak pergi niat ni kena buat sore-sore ke pakai sekaligus. Jadi kita kena ingat semua ibadat ni innamal a'malu binniyat. Semua saat ni tu kena dengan niat belaka lah Cuma cara niat saat ni tu kita nak ayat gini ada dua perkara ni, dua masalah. Pertamanya masalah wakil niat. Yang kedua pula wakil gerbek wakil tolong gerbek. Yang kedua masalah urus gerbek atau menghasilkan gerbek. Kalau masalah kita nasihatnya banyak kita kata buat secara menghasilkan gerbek lah. Itu lebih mudah, lebih senang. Mana kita suruh remocakkan gerbek kita. Kalau kita duduk di Mekah mana tu ya suruh isi boreh ya. Isi boreh semua kita say nama, ubuh nama apa semua. Lepas tu ayat nama kita maka ya pergi urus semualah. Gerbek sana ni. Hak tu ya akan pergi urus gerbek, ya akan pergi sedekah daging, ya cakapnya secara lakah. Yang dua macam salah wakil. Bila kita wakil pada dia, wakil ni tak boleh wakil ke orang. Sebab tu bila wakil saat ni tu, orang wakil saat ni kena pergi niat tu, niat sembelih ketika sembelih. Lepas tu pula niat saat ni tu dia kena niat ketika sembelih ke. Disyaratkan dalam mazhab Syafi'i saat ni tu iaitu kena niat ketika sembelih inda dzabhi ketika sembelih. Sebab tu bila orang nak pergi sembelih ni maka kita niat ketika itulah. Aku jadikan niat tu secara al-ja'li boleh. Ja'li ni mana aku jadikan segian ni gerbek aku. Segian yang kedua gerbek ayahku, gerbek anakku. Kita niat gitu. Kita niat gitu. Dan ada juga ulama kata, saya tengok oleh fatwa setengah ulama sana ni, kata sekira kalaulah kita niat ketika kita tu baik. Maknanya contohnya lah kambing yang ada banyak ekor. Lepas tu kita pergi beli waktu baik kami saya maka kita niat ketika tu. Aku jadikan kambing ni ialah kambing gerbek aku. Maka kata setengah ulama saat ni tu mazhab Hanafi dengan Hanbali itu hasil dah tu. Boleh tak ada niat ketika sembelih lah. Tapi mazhab Syafi'i niat ketika sembelih juga dah. Lepas tu kita nak niat niat saat ni tu seperti saya sebut saat ni iaitu aku jadikan segi daripada lembu ni gerbek aku kalau hak kita sendiri. Segi yang kedua tu kepada ayahku, segi yang ketiga pada orang tu lah semua. Kena niat sore-sore ya mai. Ya kita kena niat sore sebab tu Datuk Arak ni bila dia nak sembelih. Bila dia nak sembelih ni ambil nama kita dekat 7 orang kan.
Ya baca. Nah, hadza an. Nah, ini ni daripada orang ni 1 2 3 4 5 6 7 bismillah. Allahu akbar Allahu akbar bismillah. Nah. Ya gitu ya. Nah. Boleh kita sebut nama. Boleh. Sebab Nabi sebut ke hadza an Muhammad wa an ummati Muhammad, Nabi sebut. Sebab tu ada ulama sebut kata boleh kita sebut tu hadza, ini lemung kan itu, an daripada dia. Nah, gerbai daripada orang tu 1 2 3 4 5 6 7 bismillah Allahu akbar gitulah. Gitu saja, wallahu alam. Alhamdulillah. Tu bagi penyoal lah, orang yang soal bersama juga dengan kita malam ni, kemungkinan lah pasal kita royak belakang malam ni, mana-mana soal tu bersama, maka kita mari dengar bersama. Itu kenyataan lah bagi orang yang terima wakil daripada ibu ayah waktu mana dia mana kata nunaikan wakil dia tu, itulah cara niat dia nak kena sore-sore waktu mana niat dia. Lagi teruskan lagi tu cara Pak Gerbe, banyak dia bertanya Pak Gerbe tu. Dia kata orang yang tak semaya tapi Gerbe nak tahu lah mana Gerbe dia tu diterima ke tak oleh Allah. Kita kena mengingatlah bahawa adakah orang tak semaya tapi Gerbe nak tahu terima ke tak Gerbe dia, kita kena mengingatlah semaya as-salah tu imaduddin, semaya saat ni tiada agama. Man aqamaha faqad aqamad-din, siapa hok bangun semaya diri semaya maka itu berdiri ke agama. Wa man tarakaha faqad hadamad-din, siapa yang tinggal agama maka dia meruntuh ke agama. Jadi tiada dan syarat orang panggil di antara syarat nak kabul amal-amal itu ialah semaya. Kalau orang itu tak semaya tu peluang tak terima ibadat tu tinggi benar lah. Sebab tu awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-salah. In saluhat saluhal amalu kullu. Kalaulah orang saat ni tu awal-awal bagi hak dihisapkan pada hari kiamat tu semaya. Kalau molek semaya gak, maka orang tu peluang untuk nak berjaya tu tinggi benar lah. Tapi di sebaliknya kalaulah tak mai pas semaya saat ni gak, peluang saat ni tu kurang benar lah. Dan sebab tu ada setengah ulama sebut kalau orang itu tak semaya tapi puasa tu tidak terima amal ibadat dia. Dan supaya tu juga kalaulah tak ada semaya, semaya wajib tak semaya, maka supaya tu juga. Tapi itu orang panggil fa amruhu ila Allah. Benar-benar lah ni tu serah pada Tuhan lah. Sebut insya azab, Tuhan nak Tuhan azab, insya ghafar. Kalau Tuhan nak Tuhan ampun benar-benar gini ni. Kita kena ingat benar lah Sebab ada setengah ni tu orang pakat nak buat hak sunat tapi hak wajib tak buat. Supaya tu juga yang main supaya orang panggil orang yang hutang hutang tak ayah tu nak gerubah. Hutang ni tu wajib kena bayar. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu falyattaqillaha rabbah. Fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Waktu hasbuk maka wala taktumus syahadah. Jadi kena bayar hutang lepas tu tak bayar hutang pergi gerubah. Sepatutnya kena bayar hutang dulu kerana itu wajib. Ini sunat sahaja. Itulah wallahu a'lam. Jadi gerubah dia sah dedak tu dengan secara tu hutang tu doktor kita. Sah dedak gerubah dia dengan secara tu hutang. Ya, gerubah saat ni tu kalaulah seorang saat ni berhutang atau seorang ni tak semaya sah semata. Kerana cukup syarat rukun tak ada masalah ke apa. Syarat nak sah gerubah saat ni tu itu kena orang Islam. Ahli apa ni kena orang Islam. Lepas tu pula ada syaratnya, di antaranya kena apa ni masuk waktu. Waktu gerubah ni itu lepas daripada kita semaya. Lepas tu pula lemung kita saat ni tu selamat daripada cacat dan sebagai pak kaga saat ni tidak boleh ada pada gerubah dan sebagainya lah. Bila cukup syarat saat ni tu maka sah dia gerubah. Lepas tu masalah Tuhan nak terima tak terima serah Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tapi orang tak semaya tu banyak yang orang panggil payahlah nak diterima tu. Kerana semaya saat ni tu imat dia tak ada. Wallahu a'lam. Lepas tu ada lagi soalan yang berkaitan dengan Pak Gerbe, banyak Pak Gerbe. Tak apa. Ada soal gini, anak zina dia boleh pakai daging Gerbe. Anak zina.
Kalau ikut ada lah kita apa ni kita fiqh dah sebutnya hak tak leh ni orang kafir ya makan daging kerbau. Nah, orang kafir le mazhab Syafi'i tak leh makan mutlaqan. Tak leh makan semata-mata. Sebab tu dah kalau we makan dia kena dhaman, kena ambil sebahagian daripada duit sana ni sedekah kepada fuqara ke ikutlah. Dah ganti daging hak we makan sana. Nah, sebab tu tak leh kita nak we orang kafir makan. Adapun anak zina ni kita kena ingatlah. Nah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Budak ada dosa apa ahli. Nah, kerana dia sana itu hak dosa ni ibu bapa tu. Nah, budak tak ada dosa apa sekarang. Budak ni jadi Islam, dia berhak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia jadi orang yang soleh, nah kerana dia sana itu nah tak ada sakut apa-apa dia ni dijadikan disebabkan oleh dua bapa ya yang zina. Tu ya, dia jadi orang Islam, dia boleh makan gerbang, boleh pergi Mekah, luar haji, ya semaya, jadi orang Islam sempurna. Dah itulah saja wallahu alam. Ya. Alhamdulillah muslimin muslimat pada penonton bersama dengan kita lebih kurang hampir dekat 400 orang. Mana yang baru masuk? Ya. Kongsikanlah siaran ni supaya saudara mara kita tak tahu lagi tu dapat maklumat, boleh tahu kata malam ni ada cara fisik, program fisik. Kita buat program soal jawab tentang agama. Mana-mana yang nak kongsi malam ni boleh kita soal dalam komen. Supaya kalau habis soalan ni boleh kita tambah. Boleh kita tambah. Lalu tu hubung dalam soalan kita banyak lagi soal ni. Dia tanya gini dok. Dia kata baju tok mulah tok laki dia ni banyak baju-baju ni Kama dia yang nak ambil baju hak mulah tok laki tu nak sedekah kepada orang pakai miskin. Tu lagu mana? Baju tu jatuh jadi pesakor. Ya. Jadi sebenarnya bagi hak dego semua saat itu hak ditinggal oleh suami saat itu jadi pesakor belaka dah. Jadi pesakor kalau harta suami ni kira ke harta, tak kira baju lah, tak kira mutu, kereta lah, apa semualah bagi dapur, bagi apa semua saat itu ini menebah lah kapok, bajak, sudu misal. Nah, semua saat itu harta tarikah ke panggil, harta peninggalan itu orang panggil apa ni orang panggil pesakor belaka. Sebab tu bila semua saat ni jadi pesakor, baju-baju tu jadi pesakor juga. Nah, lepas tu nak buat lah kita boleh sedekah tak benda ni saat ni tu orang panggil kalau lah warasah keluarga semua saat ni tu pakat setuju kata tak apa pakat setuju kata tak apa kita sedekah nak buat nama lagi kita duduk tak boleh jual tak boleh ke apa dah maka pada ketika tu kalau ahli warasah pakat lah tu tak ada masalah ke apa sebab dalam masalah haki sakon ni ada soal lagi masalah tasalluh bagi tasalluh saat ni tu iaitu damai di antara ahli warasah di antara orang dapat makan sakor saat itu boleh damai, boleh buat persetujuan ke apa semua. Sama ada kita saat itu tak say orang panggil kita nak ada nak pakat boleh ya sakor tu saya turut nak pakat lagi sama tapi kena tasalluh lah. Benda-benda lah ni tak apa dah. Sekira pakat setuju keluarga saat ni. Ahlul warasah ni keluarga boleh makan sakor, maka setuju tak nak sedekah tu molek lah sebab orang tak boleh jual. Dah bagilah tu. Itulah saja wallahu alam. Alhamdulillah. Hubung lagi dalam soal kita ni ada lima soal ni. Kita nak minta doa waktu mana kita duk semaya ni dengan bahasa Thai tanya dengan bahasa Syiah. Lagu mana hukum maya tu batal tak? Dalam semaya. Dalam semaya ketika duk semaya dengan bahasa Thai. Tak. Jadi dalam semaya saat ni tu ya ada orang panggil kita tak boleh ada di antara min mawani'is salah benda-benda yang menegah yang ditegah dalam semaya saat ni tu al-kalam orang panggil kecek. Kecek saat ni tu iaitu yang mana-mana kelima hak memberi makna orang panggil. Ada makna sama ada bunyi suara. Kalau tak ada bunyi makna, kalau ada dua kelimah tak boleh dah. Kalau ada sekelimah tak ada makna. Contoh bahasa Arab kita kata qi. Qi ni makna waqina. Qi saja tu makna batal ke puasa, batal ke semaya kerana kita kecek ke panggil. Sebab tu kalaulah kita suruh anak kita nak cari kitab tak temu contoh dah. Yang mana?
Bila cari kitab tak temu ni, kita pun duduk dalam semaya, kita kata pakai baca dah. Khudhil kitab bi kuah, mai Quran mari royak dia kan. Mai Quran mari royak dia. Walaupun ayat Quran sekalipun kita khitab dengan orang, dah ambil ayat Quran tu buat kecek, maka batal kat semaya pun. Dah, kerana itu orang panggil al-kalam, kata-kata. Sebab itulah kata-kata hak al-mufhim, hak memberi faham saat itu membatalkan semaya. Dan yang kedua pula, kalaulah lafaz tu lain semaya tak boleh dengan bahasa lain kan. Lafaz ajnabi ni tak boleh. Bahasa Sihir, bahasa Melayu, bahasa apa semua tak boleh. Doa. Nah, walaupun doa sekalipun. Nah, malaikat doa dengan bahasa Arab. Doa bahasa Arab saat itu dibolehkan. Kita saat itu berdoa dengan bahasa Arab. Haruslah boleh kita berdoa. Sama ada ketika kita sujud atau ketika kita kunut contohnya, doa bahasa Arab boleh. Tapi kalau doa bahasa lain batal ke semaya. Karena dikirakan al-kalam itu kecek lah semaya tak boleh. Min mawani'is solah, daripada perkara yang membatalkan, menegakkan pada semaya. Wallahu a'lam. Ya. Ya, alhamdulillah dapat kenyataan tu bagi saudara kita hak terlekat dalam bab ni, bab nak doa, nak sebut walaupun perkara baik merupakan doa, tapi bila bahasa bukan daripada bahasa Arab, batas solat batas semaya. Batas solat. Lalu tu ada orang tanya ni, apa ni hari Arafah ni, tentu lagu mana ni hari Arafah ni, lagi kita ada kata hari Senat, ada kata hari Selasa ni. Betul lagu mana nak jawab ni? Hari Arafah ni orang panggil, iaitu ada sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yasumu tis'a Dzulhijjah wa yaum Ashura wa thalathata ayyam min kulli syahr. Nabi dah puasa hari 9, ada puasa hari Ashura dan ada puasa 3 hari sebulan. Jadi saya nak ayat sininya, iaitu nak kira puasa ni, kita nak puasa kena kira bulan, iaitu bulan rumah kita saat ni. Lepas tu bulan ni ada subut, ada sabit bulan saat ni tu dengan ru'yah, dengan tengok ada bulan. Sebab Nabi SAW sebab sumu li ru'yatih, puasalah ketika nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yatih, raya pun ketika anak bulan juga. Lepas tu pula Tuhan sebut faman syahida minkum syahra falyasubhu, siapa nampak anak bulan maka puasa. Kita nak puasa Arafah kena tengok anak bulan juga. Maka rumah kita ni tak nampak anak bulan. Bila tak nampak anak bulan hari Jumaat, tak nampak hari Sabtu, maka satu hari bulan kita hari Senat. Dan Saudi tengok hari Jumaat, maka satu hari bulan dianya iaitu hari Ahad, tekah sehari dengan kita. Pas kita sini ni bulan rumah kita tak ada bulan kita hari bulan Zulhijjah ni masuk rumah kita satu hari Senat. Bila hari Senat, hari 9 tu itu hari Selasa ni. Selasa esok lusa ni. Kerana benda ni yang main biasa berlaku pada masa sahabat dulu, iaitu Ummul Fadl mak kepada Abbas saat ni, itu Abdullah bin Abbas, hatta Quraib ni seorang sahabat Nabi juga, pergi pada Syam. Dia kata istahalla alayya wa ana bisyam, aku masuk istahalla alayya Ramadan, masuk bulan Ramadan wa ana bisyam, aku di Syam, di bulan Syam. Di negeri Syam. Falamma qadimtul Madinah, tatkala aku klik mari Madinah, fi akhir syahr, di akhir bulan, sa'alani Abdullah bin Abbas. Qala, tanya Abdullah bin Abbas, kata mata ra'aitum al-hilal, munafaq bila? Qultu, dia kata aku kata ra'aitu lailatul Jum'ah, aku nampak malam Jumaat. Maknanya hari Khamis malam Jumaat. Dia kata anta ra'aita al-hilal, munafaq sendiri ke? Qala, Quraib kata ya qultu ra'aituhu wa ra'ahu an-nas, aku nampak dan orang ramai pun nampak juga. Wasumtu wasama an-nas, aku puasa orang makan puasa belaka. Lepas tu Abdullah bin Abbas kata ra'aina, kami ni di Madinah, ra'aina lailatul sabt, kami nampak malam Sabtu. Wala nazal nasum hatta nukmila salathina yauman aw narah. Dia kata kami kena puasa sampai cukup 30 atau nampak nak bulan, tak kata lah.
Pak Quraib tanya lagi, nah, awala takfi bi ru'yati nah Muawiyah wa siyami, cukup ke tak dengan nampak anak bulan oleh Muawiyah ke masa tu Muawiyah di Syam dah puasa dia. Qala la, ya tak kena dah tu. Nah, tak kena tu. Ya tahakaza amarani Rasulullah. Lah ni Nabi suruh. Maknanya orang bagi kena kira matlak suku-suku. Sebab tu moh kita apabila tak nampak bulan hak sini ni iaitu baru masuk hari Senin. Siapa-siapa hak puasa di Taning di negeri Tai ni tak kira duduk di bucu mana, dikirakan satu hari bulan hari Senin. Kalau dia puasa hari Senin ni dikirakan hari ke-8, bukan hari 9 lagi, kerana bulan sini tu tak nampak. Nah, sebab tu kita kena puasa hari Selasa. Nah, hari 9 kita. Dan ada ulama sebut yang main kalau lah kita kata nak pakai nak turut Mekah, ya tak boleh turut balik hak sungguh. Secara waqi'i, secara realistik, hak sungguhnya tak boleh turut. Kerana apa? Kerana kita ni walaupun kita nak turut, tapi kita saat ni tekah dapat je. Dah kita dulu sebelum daripada hari Arafah sebenarnya 4 je dah kita puasa. Kalau kita nak betul sungguh kita dulu ada ya. Dan kalau orang duk kat sebelah kat Libya, duk kat Morocco, semua tekah 4 je pula. Pak kalau orang duk Amerika, mereka duk raya je baru puasa tekah 12 je. Maknanya benda ni benda hakikat. Sebab itulah ulama dulu 1000 tahun dulu kau tak ada internet, tak ada TV, tak ada apa bakar ruyah belaka, tak ada bakar internet, tak ada duk tengok Mekah hari po, tengok hari 9 tu. Nah, hak ni hak asalnya. Hakadha amarna Rasulullah. Lah itulah Nabi suruh buat kita. Abdullah bin Abbas kata. Sebab tu kita nak tengok kalaulah di satu negeri, contohnya kita duduk di Thailand, lepas tu pula pergi Malaysia raya. Bila Malaysia raya, orang pergi di Malaysia ni, dia kena buka, dia nak puasa tak boleh. Kerana tempat tu orang panggil tempat hak raya. Hari raya nak puasa tak boleh. Supaya tu juga orang Malaysia mari tempat kita, tak ada raya lagi. Dia kena imsak, kerana dia nak makan tak boleh. Tempat tu dia masih duduk bulan Ramadan lagi. Hukumlah tu, hukum fiqh. Malaikat yang mau sewakan fiqh, ikutlah yang main tu. Kita tak nak. Jadi kekah. Ya kena pakai hak ulama ya. Lepas tu nak oyak sah lagi yang mana? Kalau pasal 8 9 ratus lah ana molek. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tamamin ayyamin ahabbu ila Allah. Tak ada hari-hari lebih kasih pada Allah an yuta'abbada lahu fiha, bahawa diibadahkan kerana Allah pada hari-hari itu min asyri Dzulhijjah, daripada 10 hari Zulhijjah tadi. Tak ada amal lebih baik. Dan dia Nabi sebut hadis Tirmizi, ya'dilu siyamu yaumin minha, sama puasa setiap hari padanya bisiyami dengan bisiyami sana supaya puasa setahun. Siapa hak puasa ambil hari pertama, nah kalau siapa hari 9 kat 9 tahun sebab pahala lah tu. Wa qiyamu kulli lailatin minha, nah bi qiyami lailatul qadar, siapa hak bangun malam 1 sampai 10 ni kak, bangun sembahyang tahajud dan sebagainya, maka supaya bangun malam lailatul qadar. Sebab tu banyak ulama menggalak supaya kita beramal, dah kita juga puasa setiap hari, dah kita infak, kita sedekah, lepas tu pula kita semaya tahajud, banyak zikir, baca Quran, semua. Wal fajri wal layalin ashr, tu sebutkan demi fajar dan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Terang dah, tak ada apa dah. Alhamdulillah. Tu dapat keterangan dah. Mana saudara kita ada lekat masalah ni, ada juga mari duk tanya dalam komen ni. Kata betul lah, mana-mana so hari Senin ke hari Selasa ni, hari 9 dia ada mari tanya oleh komen. Pasal dia duk bunyi khabar ni Malaysia kata. Malaysia ya kena hari Senin, hari 9 dia. Ada bunyi khabar ni Malaysia kata gitu kan. Ya tak, ya agama ni ya tak ada ayah gapo, je usah kriak apa. Tak usah kriak. Bila orang perakat kata 1 hari bulan hari Senin, mana tak kita 9 hari Selasa, cuk satu ya. Dah ya situ ya, sebab bulan tak jadi rumah kita dengan tak nampak. Situ ya, wallahu a'lam. Patut ada soalan yang kaitan dengan Arafah, satu lagi doktor ni. Hak ni jadi pelik sikit kita betul seringan soalan ni. Dia tanya adakah boleh puasa Arafah pada tahun ni? Kerana ada orang kata tahun ni tak ada wukuf di Arafah ya kan.
Ada hari tahun ni ada wukuf Arafah. Ada? Ada. Dia kata ada orang kata orang tak wukuf di Arafah, dia tak ada lah puasa Arafah pada tahun ni. Kalau mana tak tahu lah. Tapi hari Arafah tu ya wukuf kerana rukun haji ni tak sah, tak wukuf ni. Tak wukuf Arafah ni, al-hajju Arafatu, haji tu Arafah dah. Wukuf di Arafah rukun, tambah pada umrah sah lain wajibatul hajj. Sebab tu kena wukuf semata dah, tak wukuf tak ada haji. 90,000 tahun ni. 90,000 tu pun kena wukuf. Alhamdulillah. Tu dapat penjelasan dah tu saudara-saudara penonton-penonton yang bersama dengan kita. Mana baru masuk, kongsi-kongsilah. Pakak kita sebar-sebar, pakak kita share. Mana yang ada masalah boleh kita komen. Sekiranya kalau ada masuk sebab kita boleh jawab, insya-Allah kita jawab deh. Kita teruskan dalam soal jawab kita, doktor dah. Ya. Dia tanya begini, kalau kita tak belajar sifat 20, tak belajar cara semaya, tak ngaji ilmu akhlak, maka amalan kita tu diterima ke tak oleh Allah. Kita buat dengan gamu-gamu. Jadi gini, ayat sifat 20 ni wajib kita kena ngaji sebab tu hasbuk fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwaakum. Tengok surah Muhammad, maka Tuhan kata fa'lam, maka hendaklah tahu bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Makna suruh fatlub wa ta'allam, hendaklah belajar mengaji bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Pas nak kita tahulah nak we tahulah kena tahu melalui kita ngaji sifat 20 tu. Sifat 20 tu sikit ya main dah. Akidah ni bukan sifat 20 saja, sifat 20 sebahagian pada bab akidah. Bab akidah ni kita kena ngaji mula daripada detail masalah apa ni dalil kata ada Tuhan, detail masalah apa ni sifat-sifat Tuhan. Lepas tu pula kena ngaji detail masalah benar. Dia bagi pada part pertamanya uluhiyat atau ilahiyat, tentang masalah ketuhanan, masalah nubuat, masalah kenabian, ghaibiyat, benda gaib. Yang keempatnya kauniyat, tentang masalah alam ni, seperti jin, syaitan, ada banyak lagi. Ghaibiyat ni syurga, neraka, azab kubur, semua banyak lagi yang kita kena ngaji ya. Kita kena ngaji. Bukan sifat 20 saja, bahkan dalam bab akidah saat ni tu benar yang kita kena mengaji dah. Akidah ni fardu ain di atas setiap orang kena mengaji ilmu akidah. Sehingga kita kukuh akidah kita, pegangan kita. Itulah. Alhamdulillah, itulah bagi tapi ayah bang kita nak wayak gini ya panggil sebab apa boleh ngaji sifat 20 dah. Ya sifat 20 ni orang panggil dia jadi kaedah. Jadi kaedah dalam masalah sifat-sifat Tuhan. Sifat Tuhan tu amat banyak. Tapi 20 sifat ni merupakan kaedah. Contohnya, kita ngaji sifat wujud contohnya. Sifat wujud ni orang panggil kita ngaji supaya kita nak yakin kata Tuhan ada zat. Walaupun zat Tuhan ni tak serupa dengan makhluk, Tuhan ada zat semata. Kerana wujud tu kena dah ta'ainu zat. Ya kira tu. Pas kita ngaji apa sifat salbiah. Sifat salbiah ni panggil untuk kita nak tolak benda tak layak dengan Allah. Jadi kita ada 5 sifat ni kita boleh partisip, boleh tolak sifat-sifat tak layak dengan Allah. Sifat ma'ani panggil sifat-sifat yang kita nak tahu selalu. Kerana sifat ma'ani ni ada pada manusia, pada nama. Lepas tu Tuhan ni ada hak hakikatnya iaitu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nama serupa, kita kena tahu. Dan kita ni nak tahu benda yang biasa ke manusia nak kiyah dengan kita. Sebab tu kita kena tahu sifat-sifat Tuhan. Sifat ma'ani dan sifat tak tahu selalu. Sifat ma'nawiyah saat ni tu nak royak kata Tuhan bersifat tak ada putus orang panggil. Salah sebab kaunuhu qadiran. Tuhan kuasa sedia kala. Berkekalan Tuhan dalam keadaan kuasa. Tak ada putus lemah sehari abuk pun. Sebab tu benda ni orang panggil kena ngaji. Ia merupakan kaedah. Kena ngaji sifat 20. Gitu saja. Wallahualam. Alhamdulillah. Itu baik nampaknya tu. Dah tu lagi hubung lagi deh. Ya. Kita pakai terus menerus. Bersama dengan kita baru masuk deh. Tu kongsi-kongsilah pakai kita share. Ni ayah main ada tanya tentang masalah perakan ni. Perakan untuk nak dapat ya 5,000 kerajaan ni kan. Ya, boleh kita nak anak asuh ni dah ada ni. Dan komen pun ada juga nak tanya tentang dengan duit hak kajet bagi yo ya hukmat yo ke perakan sakum ni.
Ya. Doktor beri tolong beri penjelasan sih. Saya dah tengok fatwa-fatwa ulama deh. Kebanyakannya ulama ada buat wicaidah itu kalau perakan dengan KJR, nah harus boleh kita buat. Kerana apa? Kerana KJR saat ni tak ada nak untung gapo dak. Dia nak tolong rakyat. Dia mimbabil muasat, bagi nak meledakan rakyat. Sebab tu perakan dengan KJR tak apa. Dan duit supaya tu juga duit orang yang apa ni dah duit hak apa ni kita somtop dah KJR somtop kan kita pecang kita apa semua boleh ambil belaka tu walaupun taruh sikit kita taruh sedikit KJR tambah tidak dikirakan riba kerana mimba bitamwi daripada bak nak tolong nak sokong rakyat. Sebab tu saya dah tengok fatwa-fatwa ulama tu banyak kata kalau perakan dengan KJR boleh. KJR perakan dengan daulah dengan KJR. Banyak ulama hukum kan boleh. Perakan sakon KJR rakyat main dah. Ya. Nak KJR ke? Allah ibarat mari apa. Nah. Bila dengan KJR ni tu boleh ya main. Insya-Allah ni. Ya. Boleh bila dengan KJR boleh. Dah. Itulah sahaja. Dah. Sebab tu demo perakan gilah tak ada masalah ke apa. Moga kita bukan hak kita rakyat dak. Dah ada saya dah tengok fatwa-fatwa lah ulama banyak boleh belaka tu. Dah. Itulah sahaja wallahu alam. Lepas tu ada kaitan dengan Pak duit ni juga lah hak KJR tolong pada kerem ni kan. Ya. Ada setengah-setengah yang orang ni tak usah makan, tak usah ambil bahagian makan nak ambil duit sudah dia. Allah. Ada upo gini, upo 3 cara upo deh. Ono ambil duit pun ada. Ada setengah-setengah gimbik barang tambah duit setengah seorang pun ada. Ada setengah ni gimbik barang selalu dah terus 105 dengan tak ada tambah duit dia. Tu patut lagu mana upo cara lagu tu ada. Mana hukum tu dikira kata lagu mana? Ya. Jadi duit kolak kreng ni ya masalah gini. Ya bila kita nak duit saat ni tu dah, kita nak make duit dah. Kalau kita nak make barang tak ada masalah. Dah. Tapi kalau kita nak make duit saat ni tu biasa ke apabila kita pergi di kedai saat ni tu, nah kita ya duit kita dulu. Dah. Bila ya duit kita dulu makna kata kita ya bui bertai kita dulu ya main. Bila ya bertai kita dulu, lepas pada tu saat ni tu, ya nanti nak ambil duit kita apabila dia scan duit KJR hantar masuk dia. Lepas tu ya pergi potong duit tu. Dah, ya kata tak apalah, make 700 misalnya. Tapi biar duit kita masuknya 1000. Bila duit kita masuk 1000, ya ambil 1000, ya duit kita dulu 700. Maka itu ainur riba, ini riba betul-betul lah. Kerana ya bertai. Dah. Hak bertai ni cerak selalu dah. Apabila bertai, apabila bertai, lepas tu pula bayar lebih, maka itu riba cerak dah lah. Dah. Lepas tu cara mana untuk kita nak boleh ambil? Caranya iaitu paling paling selamat sekalinya iaitu kita kat kepada dia, bak kita tu pada dia. Lepas tu dia pergi beli barang kedai. Beli barang hak kita wakil dia, suruh dia beli barang kita. Maka dia pun beli beras kuning contohnya. Dia buat klik mari, kata ni hak kita scam bak demo ni. Lepas tu kita pun akak jual beli dengan dia. Kita apa ni bila dia buat klik beras kita pun jual klik dia. Tak apa mari barang yang beli hak kita dah. Maka kita jual dia beras ni kuning dengan harga 1000 kot contohnya. Tu. Atau kita jual dengan harga 500 kot ikutlah. Maka hak tu kita make duit dengan duit hak halal, tak ada masalah ke apa lah kerana kita make dia pergi beli duit kita. Yang kedua pula orang panggil oleh masalah yang kedua iaitu bai'ul inah. Bai'ul inah ni iaitu kita pergi beli barang di hak dia saat ni sudah. Beli barang dia sudah. Beli beras kuning, maka kita pergi jual klik dia. Beli siap, kita bayar duit, lepas tu kita jual klik dia. Tapi hak ni
khilaf ulama. Orang panggil bai'ul 'inah. Karena beli orang tula, jual klik orang tula. Kata setengah ulama orang nak makan riba ke, dia buat kerjalah tu. Tapi ada setengah ulama dalam mazhab Hanafi berkata bahawa walaupun dia jual tuai tula apa kerana jual dah. Bila jual, Tuhan sebut wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Tuhan halal moga jual dah. Ya ke situ. Tapi orang panggil bai'ul 'ainah. Nah, setengah kata tak sah, tapi ada setengah kata boleh. Itu sahaja. Tapi cara pertama tadi, hak tu nenek cerak dah. Adapun kita gi make duit ya dulu, ya wi bergetai kita dulu, nanti duit kita scan masuk ke apa semua, nanti yang make lebih, maka itu ainur riba, maka itu adalah riba betul-betul lalu dah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan benda ni dah haram dosa besar. Dah minal kaba'ir. La'anallahu akilar riba wa katibahu wa syahidai. Tuhan mengharamkan, Tuhan laknat orang makan riba, dua saksi, orang tulis, orang sekan, orang kapur kena belaka. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Dapat kita banyak tu. Ya. Lagi pula dah kita teruskan soalan kita. Adakah sama di segi pahala orang yang berzikir dengan secara jahar dengan berzikir di dalam hati? Pahala tu sama ke tak? Pahala adakah sama tak? Orang zikir dengan mulut dan dengan hati. Hak mana? Sebenarnya zikir ni bagi pada tiga. Pertama panggil zikrun qalbi, zikir hati betul. Ingat Tuhan dalam hati betul. Maka itu pun boleh pahala kerana kita ingat Tuhan saat ni. Yang kedua panggil zikrun lisani, iaitu zikir mulut sahaja. Yang tiganya itu panggil zikir lisani dan qalbi, zikir hati dan zikir mulut. Maka hak ni lebih lagi lah. Dah tu lebih mana hak di antara hak hati dengan dengan mulut? Jawabnya iaitu lebih kita kena sebut di mulut dah. Kena sebut di mulut. Sebab Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang sebut Tuhan. Bila sebut Tuhan, sebut je mulut. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, bila diri wa qu'udan nyata wa 'ala junubihim. Soal lagi Tuhan sebut yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hak ni hak fikir dalam otak lah. Jadi hak berhipung-hipung di antara sebut dengan mulut, lepas tu pula dengan hati, hak ni molek kali. Lepas tu dengan mulut, dengan hati kena dengan mulut. Kerana lebih afdal, kerana ala hadis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ahabbul kalam ila Allah. Sekasih-kasih kalam kepada Allah tu subhanallah walhamdulillah. Kalam ahabbul kalam. Kalam mana? Sebut kata-kata dah. Kata-kata paling kasih kata di mulut. Ahabbul kalam ila Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ada sebut kalimatan habibatan ila rahman, itu kan. Khafifatan ala lisan, ada sebut kan. Khafifatan ala lisan, renyah atas lidah. Mana kita sebut atas lidah. Sebut di atas lidah. Sebab tu kita Tuhan sebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebut dengan mulut lebih afdal lagi dah. Itulah wallahu a'lam. Itulah ada perbedaannya. Lagi kita teruskan di dalam soal jawab kita. Suami isteri tidak duduk bersama selama 8 bulan, apa hukum tu? 8 bulan tak duduk sekali. Suami isteri tak ada duduk sekali 8 bulan dah. Ya. Tak ada duduk sekali dengan isteri ya tak? Apa hukum? Hukum pertamanya isteri saat ni itu masih jadi isteri lagi. Dia tak terpasah dengan semata-mata dia tak ada duduk sekali. Kalau tak ada tubik lapar cerah dan isteri tak ada lagi pasah, maka masih jadi suami isteri lagi walaupun 100 tahun. Selagi tak mati kok dia jadi bini dia situ, dia jadi tok laki dia. Sebab tu benda ni kita kena cerak lah bahawa tidak akan tercerai dengan sebab lama tak ada duduk sekali. Sebab tu, lepas tu suami, apa hukum suami tak mari ni?
Suami saat itu ada wajib nafkah batin, nafkah zahir. Maka benda wajib saat itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bagi yang diberi pahala di atas buat, maknanya dosa lah dia, kerana dia tak mari sara bini dia, tak mari duduk sekali bini dia, benda-benda wajib dia kena buat saat itu. Sebab itulah suami saat itu kena marilah. Tapi hukum tu tak jadi bini dia situlah. Itulah wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi kita nak selit sikit doktor, ada orang betul dengan kita sini duk buat masjid di pada besar sekarang lah ni sedang duk bina ni. Masjid tu sudah lama dah, cuma ada baki sikit nak buat 2 lapis. Lalu tu pihak masjid di sini minta pada saudara mara kita duk buat 3-4 malam dah, bukan 2 minggu dah lah. Mana-mana hak belum lagi tahu, kata pihak kami lah ni sedang buka penghutan derma untuk nak menyudahkan masjid di pada besar ni. Boleh kita malam ni nak kongsi masuk saham akhirat mengikut banci di bawah tu mengikut banci di bawah tu Masjid Musafirin. Nama banci, nombor banci 91700114 ni Tanah Khan Kuruntai. Duk nak berapa biar main tu? Ya. Duk nak berapa lagi tu? Ya kena pakai 500,000. Baru boleh lebih kurang 50,000 ya doktor. Lah ni. Sikit-sikit. Ya. Sikit gitu ya. Ya. Buat sikit-sikit. Boleh buat mana-mana gitu kan. Ya. Maknanya kata mana-mana yang bersama dengan kita malam ni nak masuk sahih akhirat, bolehlah kita berkongsi nak menyudahkan masjid kita sini Ya. Ikut balik banci ada di bawah tu. Naik dah tu Ya. Kita teruskan dan masuk dalam soal jawab kita Ada gini ya tanya doktor apa hukum ibu bapa tak ada di antara anak-anak dalam bab layan ni, dalam bab bagi harta tak sama kok ni hak bosu ni saya duk layan bosu tu lah. Tek ke bosu maksud duk dia hang sampai kakak terasa hati. Apa hukum ibu bapa buat begitu pada ya. Masalah bagi harta saat ni tu dah. Saya dah tengok fatwa ulama tu ada sebut bahawa wajib kena adil. Ibu bapa tu wajib kena adil. Kalaulah ibu bapa saat ni tu dia sengaja harta kepada anak saat ni tu dengan tidak adil, sengaja nak lari pada pesaka, maka haram tu. Haram. Oleh itu ibu bapa saat ni tu ia kena adil terhadap anak-anak dia semua saat ni. Kalau nak bagi dulu, nak bagi sebelum daripada mati, maka kena panggil mari bersorak, kena pakat tulis, kena pakat sign nama, kena pakat buat persetujuan. Barulah boleh. Sebab tu benda-benda ini bahaya benarlah. Masuk sakut paut dengan harta, maka kena halusi. Walaupun kita saat ni tu ya wisah kerana nak, tapi sah pun kalau lah tak ada tak gapo sana ya berdosa ke? Ya haram kerana tak ada tadi ke? Sebab tu saya tengoklah fatwa ulama sana itu walaupun sah kita kerana kalau tak sah kita tak boleh belipa ke anaknya. Ni kita beli mutu kada dia anak seorang ni beli baju, maknanya kita hibah sana sah. Kita hibah kita dia sana itu sah. Cuma kalau kita tak ada saat ni tu tak boleh. Sakut paut dengan harta lah, sepuluh tanah, sepuluh apa semua ni lah sakut ni. Sebab tu kena ada dah. Wallahu a'lam. Ya, kalau di segi layan ni lagu mana kira tu? Layan ni mana hak kakak tak ada, mana hak ada, besar mana ada. Lagu mana lagu hukum dia ibu bapa buat macam ni. Ya sebenarnya orang panggil ibu bapa ni ya orang panggil pilih kasih lah Islam ni ya tak boleh kan. Maknanya kita nak layan sama ya. Dengan anak-anak hati tu tak apalah, hati tu condong pada mana-mana tak ada nak buat apa tak boleh. Benda tu saat ni tu. Ya nak buat apa tak boleh betul. Ya ada ke doktor mari ya main ya kita tu 40 kali dah. Kita tak tahu dah segi jaga apa tu nanti tagi tak nak tahu ke dia lah. Mungkin kerja besar kali terwasa lah. Tapi tak apalah setelah lagi saya tu. Ya doktor mari tu ya diputus. Sampai kuasa putus-putus. Gitu deh. Alhamdulillah. Tu dapat jawab perah tu bagi mana-mana yang berasa terdekat masalah hak tanya lah tu hak tanya kita tolong bakal kongsi sini. Ada tanya dalam komen ni. Ya. Tanya gini atau
boleh tak kita nak niat nazar poso campur dengan niat poso sunat Arafah ni? Kalau boleh, lagu mana cara niat? Pertamanya iaitu kita kena ingat bahawa nazar ni tu wajib lah, sebab Nabi SAW sebut man nadhara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa nazar nak taat Tuhan maka wajib taat. Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi. Maka siapa nazar nak deraka Tuhan, nak buat maksiat maka jangan buat. Jadi nazar saat itu wajib kita kena sempurna. Nak sempurna bila? Kita nazar bila? Kita nazar nak puasa bila? Kalau kita semata-mata kata kita nazar nak puasa, maka wajib kita kena puasa bila-bila lah. Tapi kita kata kita nak puasa nazar hari Arafah. Adakah kita saat itu nak boleh pala nak boleh banyak orang tu orang doktor dah putih ya mai. Hawa malam tidak ada besok tu oleh malam ni. Saat ni nak ayuk taufik dapat tu lagi. Kita nak tu kita lagi lah. Jadi gini yang mana? Hukum puasa hari Arafah ni kita puasa qada atau nazar, semata-mata kita puasa hari tu dengan tak ada niat hari Arafah pun. Kalau puasa hari Arafah boleh pala qada dan boleh pala nazar dan boleh pala hari Arafah. Itu jumhur ulama mengatakan. Dalam mazhab Syafi'i dia sebut, Imam Zakaria Al-Ansari dan lain-lain lagi lah, bahawa mana-mana puasa yang jatuh, puasa wajib iaitu puasa qada atau puasa nazar yang jatuh pada hari puasa sunat, maka boleh dua-dua. Lah tu cerak tu. Kalau niat pun tak apa, yang tak niat pun tak apa, boleh pahala juga. Ya. Kalau tak ada niat apa hari Selasa ni, niat qada esok dah orang tina kan, puasa qada Ramadan. Tak ada niat apa boleh pahala juga. Puasa boleh pahala Arafah. Asal ke betul itu ya. Supaya tu juga puasa senang kami. Dia qada puasa senang kami, boleh puasa senang, boleh pahala senang kami. Dan kalau dia puasa hari Ashura, dia qada hari Ashura boleh pahala hari Ashura juga. Supaya dengan semaya tahiyatul masjid lah, tak kira semaya ke apa, asalkan masuk masjid semaya sunat, maka dapat pahala tahiyatul masjid. Itu yang disebut oleh kitab-kitab fiqh dan fatwa-fatwa ulama. Wallahu a'lam. Tahna tu nampak keras tu. Putus kan. Tanah tu apa kerah tu Cerak. Ya. Apa alhamdulillah. Apa doktor kau tu? Butuh dah. Butuh gak ya baik. Sialah. Lahana ya mari. Utuh ni. Antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni doktor kita masuk hari ni. Alhamdulillah. Lagu mana tu lucu oi? Lucu. Ya. Lucu. Tak apa. Alhamdulillah boleh masuk mula tak apa tu. Jadi dah tu. Ya. Alhamdulillah. Boleh. Muncul jari-jari klik temu. Tidak hilang langsung. Alhamdulillah, boleh bersama pula saudara-saudara dia kata sudah dah saat ni. Tanya soal yang seterusnya deh. Kita tak melewatkanlah masuk. Dia tanya apakah doktor kita doa yang anak-anak kita ni rajin sikit bayar
Ada doa bisik-bisik ni doa. Doa ni apa ni? Doa ni yang main dah. Ada Allah maj'alni muqimas salah wa min zurriyyati. Dah doa oleh semaya Nabi Ibrahim tu kan? Dah. Nanti saya nak tengok dalam surat apa ni, surat doa ni ada. Nah. Doa minta anak-anak kita saat ni tu, nah, rajin semaya. Allahumma ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Hak tu yalah. Kalau doa pandai-pandai kok, kalau hak panjang-panjang tu belana lah. Dah. Cuba doa Nabi Ibrahim tu ke. Maka baca hak tu lah lebih kurangnya. Gitulah. Setengah tu lah. Ya. Terus kita masuk soalan lain lah. Ya. Lepas tu ada soalan lain yang kata walah mana cara-cara kita nak menambahkan, nak meningkatkan takwa kita pada Allah. Ada tip dia ada tu. Cara untuk kita nak menambah ni dua cara ya mai. Saya nak share dah. Pertama, jangan tinggal sembahyang jemaah. Dah, yang kedua pula jangan tinggal baca Quran. Nak tambah, nak meningkatkan iman kita ni melalui dua ni besar sekalinya. Nah, iaitu pertama melalui kita sembahyang jemaah sebab tu hasbu aqimus salah wa tu zakah warka'u ma'ar raki'in. Dalam ni Covid ni kita hajar sembahyang jemaah dengan bini kita, dengan anak kita. Nah, ikutlah, tapi sembahyang jemaah yang ketinggal. Yang kedua pula baca Quran yang ketinggal pagi petang. Insya-Allah orang saat ni tu Tuhan akan tambah kepada dia. Nah, apa ni, takwa kepada dia untuk menekat. Dan cara selaginya iaitu kita kena banyak berdoa pada Allah supaya Tuhan hidayah kepada kita, Tuhan taufik kepada kita, supaya kita rajin dah. Cara tepat masa mustajab sekalinya iaitu kita bangun malam lah. Tapi tahap pertama saat ni tu kita hidup sembahyang jemaah dulu, lepas tu baca Quran setiap hari. Lepas itulah banyak berdoa, insya-Allah Tuhan akan buka jalan lah. Situ ialah mula-mula, tahap mula-mula. Ya, wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah mana kata ada dia lah. Ya. Semaya dengan secara hukum ialah semaya jemaah. Semaya jemaah. Jagakanlah. Baca kalam Allah, Quran. Doa pagi-pagi. Alhamdulillah. Soalan seterusnya, doktor kita kata cula istihad tak benar semaya raya dengan cara berhimpun. Ya. Tiba-tiba kita buat juga. Apa hukum kita buat juga? Apa hukum kita buat juga? Mana langgar? Dia cula lagi tak sewi kita semaya masjid dah. Takut kluster, takut kluster, maka pergi buat juga. Lah masalah ni orang panggil kita langgar perintah lah. Dan hari ni kita nampak lah, di hari ni tu kena jaga benar lah dah. Ni kerana Covid ni tak boleh buat main-main dah. Dah kok bakok nung tak ada tempat dah. Orang pakak duk tidur ke tepi jalan dah, tak ada tempat. Nak apa ni, orang panggil kerang hajai pun tak ada, hong ICU pun tak ada macam-macam dah. Kena duk ubat sendiri pun banyak. Negara tu lum dah, tak agak dah sana masuk saat ni. Memang layak benar lah fok-fok kita semua saat ni tu kena patuh. Dan apa yang telah dilarang oleh cula, kerana hari ni kita ada rasa sepuluh tak apa. Khabar-khabar mari tu naik beratus-ratus. Segoro seperti tu juga, tempat-tempat tu ratus-ratus. Sejalan kita tanih ni 300 lebih tu aja main. 300 lebih pas nak hidup di mana 300 hari ni. Kita atas 10 hari boleh 3,000 ya main. Lepas tu pula kalau 100 hari juga tak boleh 30,000. Lepas tu kena habis lah 30,000 ni nak apa ada. Sebab tu di hari ni kita kena turut perintah cula dah. Turut pergi dulu. Semaya tu sunat sahaja. Sunat sahaja semaya raya. Lepas tu kita tak turut perintah tu apa hukum. Dalam saat-saat hari ni dalam cemas orang panggil kerana Covid merebak ni tak boleh. Kena turut perintah ni, kena turut. Tak boleh. Kalau nak semaya juga saat ni tu kena bersorak saat nasuk tepat teh saat ni. Kena didapat diizinkan oleh Faktor Nebel
osomo okey bertanggungjawab ni. Kita kena meroikan dah hari ni dah kerana merepot sangat. Dah kita nak kata kampung kita tak ada. Ya tak boleh kita tak tahu tu ibu tu. Dah nak boleh nampak ni kena kaya tu 1400 kali ya mai. Nah, nak boleh nampak boli dok ayat ni kan. 1400 kali kaya baru nampak wairah dia tu, wairah. Dah, duk saja-saja kita tak nampak. Pas kita nak buat lah sebab tu kena jaga gini. Tu itu kok for kita ni hancurlah dah. Itulah wallahualam. Masuk dalam kaedah kata daf'ul mafasid muqaddamun ala dalil masalih tu. Ya. Dalam Islam ke mudah ya tak ada la darar wala dirar. Tak ada darar. Nah, tak boleh dam darar, okey? Dalam Islam ni cacing kata tak boleh ada susah darar tak boleh. Dah. Penyakit ni darar apa hari ni kita tengok campaign sungguh dah kerana lekat 300 sehari. Lepas kita nak pergi tidur tak mau sekolah kalau kena kluster kan. Nah, kena kaktu 14 hari hidup mau sekolah siang ke 5 orang ada situ. Lepas tu duk bucu sore nak tidur dah. 14 hari nak hidup mau sekolah kelak keluar. Okey duk tunggu di pintu saja dah. Nah, nak pergi tidur dak. Bukan dia lah. Sebab itulah dah ayat kata hari ni wikri sungguh dah. Wikri. Kena bakat jaga masalah lah. Dah. Saudara-saudara pakai agak kita jagakanlah diri kita, keluarga dan kampung-kampung kita masing-masing. Tak ada jalan lain, dah dijaga diri masing-masing. Ya. Lupa pada Allah, dekat dengan Allah. Apa tu turun nasihat, apa-apa betul kita beri cara-cara atur ke tu keluarga bakal berlaku kan. Ya. Bakal berlaku itulah. Ni soalan daripada Muhammad Zaki Syafi'i daripada Malaysia. Ya. Dia kata taki air dia dalam kebun tu diminum oleh seekor babi dalam air dia ni. Ya. Maka dia pergi celuk tangan dia dalam bekas tu. Maka tangan dia ni kena basuh 7 kali juga. Okey, sekali dengan air tanah dia betul. Dia pesankan. Dia orang panggil ada hadis ke iza walagal qalbu ina ahadikum apabila jilat oleh anjing dan berjana kamu salah bekah lah dah salah satu pada kamu falyagsilhu maka hendak basuhkannya amarat ihdahnum biturab dan 7 kali salah satunya dengan tanah. Jadi benda yang kena najis mughallazah ni kena basuh 7 kali. Dan oleh itu kita ni kena basuh 7 kali lah. Dan bila kita saat itu dikenakan najis mughallazah. Itu dalam mazhab Syafi'i dikiaskan babi di atas anjing. Dah sama sahaja. Tapi kalau mazhab Maliki anjing babi ni walaupun najis mughallazah tak kena basuh 7 kali. Anjing sahaja basuh 7 kali. Basuh 2 kali 3 kali tak apa dah. Itulah saja wallahu alam. Patut soalan ni soalan kuasa buat bergantung dengan soalan. Ya. Dia kata nak buat macam mana suami ada hubungan dengan wanita tidak Islam. Isteri dia ni suruh bimbing lah Dina ni masuk Islam supaya nak wisah dengan hukum. Ya. Maka waktu mana isteri nasihat begitu, isteri itu kena tampar, kena tipu, kena buat zolim. Hukum itu suami tak semayang. Maka nak berilah jalan-jalan keluar bagi seorang isteri yang terzolim. Buat nyanyi ni untuk lelaki ni. Doktor tolong beri jalan sekian. Dia isteri saat itu lagi itu kena dah lah sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Bila nampak benda mungkar, suami saat ni duk buat benda mungkar, maka wajib di atas bini kena royak. Kena nasihat lebih kurang lah. Lepas tu kena rok tapar, duk zalim. Lepas tu nak buat lah mana, maka ni kena pergi mengadu di majlis lah. Kita nasihat kepada isteri ni mengadu kata email. Kalau tak jadi juga kata email ke, maka pergi mengadu di majlis agama Islam. Buat tak apa supaya mereka panggil suami, lepas tu pula mari kira dengan suami nak buatlah mana tu. Tu. Itulah saja. Banyak doktor belakang ni soalan tentang keluarga, rumah tangga, suami, isteri, masalah ni banyak mau tanya. Ya. Serabut juga kita cuba daripada tanya ni nak buka rumah nak buka orang panggil bak rumah tangga. Ya. Isteri suami kadang-kadang termasuk tak kena cari tak asal beri kata. Bayar.
itulah cara-cara jalan keluar bagi kak yang soal ni. Sekiranya kalau ada majlis tempat kak duk ni, orang bagi majlis tempat kita ngadu lah tu email ke. Ya ya. Orang yang kira cara apa betul lah, orang kira cara menikah gitu. Ya ya. Orang kira. Waktu hasbuk ya ma fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillah. Kalau takut balah, takut timbul masalah, cari orang tengah mari untuk baiki. Dah. Ya bini tak boleh nak buat apa dah tu. Kalau bini kacau dah royak kena apa terus lagi. Ya kena cari orang yang orang lain orang luar apa. Dah. Kita nak hubung masuk dalam soal kita lagi. Apakah pahala Jumaat kita ni sama ke tak? Waktu mana kita Jumaat di masjid dengan Jumaat di rumah. Dalam keadaan kita duduk di kena COVID ni. Kalau dulu tak belum ada COVID tu boleh ada kita. Tapi dalam keadaan gini krisis ni. Ini kita Jumaat masjid dengan rumah ni sama ke tak? Semaya Jumaat di masjid dengan semaya di rumah ni tak sama lah dah. Kerana masjid saat ni tu, nah, Tuhan sebutlah masjidun usisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Orang pergi masjid dikirakan dia mutahhirin, orang bersih suci kan. Lepas tu pula masjid saat ni tu, nah, pahala orang pergi semaya masjid tu banyak. Nah, semaya di masjid saat ni tu, nah, apa ni banyak menalah pahala orang semaya di masjid saat ni. Lepas tu pula semaya di rumah ni semaya Jumaat juga. Nah, maka di rumah tu boleh pahala semaya Jumaat saat ni, tapi tak sama masjid. Nah, kalau masjid saat ni tu ada kita jakah ki semua, tapi bila kita ni seorang yang duk pergi masjid semua, tiba-tiba oleh kerana ada COVID contohnya, maka kita saat ni tu semaya di rumah kerana takut. Nah, tapi hati kita tu masih ada hati dengan masjid, maka kita berharap semoga kita diberi pahala jugalah oleh Allah Subhanahu Wa Taala lah. Semoga kita tu duk pergi semua bang dah. Insya-Allah lah. Dah kita haraplah tu lah. Alhamdulillah atas jawapan yang itu Syamil jelas supaya dapat hasil lagi utama lagi. Kita hubung lagi soal kita ada ke dia kata kita pun dah ada mau tanya pada tu. Ya ya. Kita buat soal lah. Mudah-mudahan walaupun dia tanya dia boleh ada yang malu cakap, tapi tak apalah kita bagi penjelasan. Dia kata yang tak mani wajib boleh ke tak nak maya subuh. Ya. Tak apalah kita jawab dia tak mani wajib nak maya subuh kata. Ya. Nah, syarat nasah semaya kena suci pada hadas akbar, hadas asghar. Nah, itu suci daripada hadas akbar ni tu. Nah, suci daripada kena mani tu sebut ke? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum lil marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau junub kena mani dulu nak sembahyang. Tak lagi sembahyang. Dah kena mani dulu, fattahharu, kena mani dulu dah. Tak lagi duduk sembahyang itu selalu dah. Itu wallahu a'lam. Alhamdulillah itulah bagi adik-adik yang mungkin budak-budak wairung, budak-budak masih masa tak selalu tepuk gitu kan. Maka ada soal kadang-kadang yang masa berseluk dengar mana-mana masa nak dijelasin Mulai tak apa. Pemuda-pemuda sekiranya kalau kita tak tahu perkara-perkara basic dari agama, belalah kita malu pun tanya. Ya ya. Walaupun kita malu, mudah-mudahan kita malu. Mudah-mudahan bila dapat jawapan tak malu dah. Ya ya. Soal daripada Malaysia ni, dia kata tok lelaki duduk sebelah mari, tak boleh balik mari sebelah dia ni. Kerana disekat dia oleh corona apa ni COVID ni kan. Apakah Zuhair tak apalah boleh bagi, boleh hantar lagi. Ada pun nafkah batin tu lagu mana hukum? Tak payah. Nafkah batin lagu mana? Lah ni orang panggil dalam Islam ni ada masalah campin, malah terpaksa bang ya. Bila terpaksa kerana COVID, kerana apa, kena sabar dululah. Dah. Jangan nak tekan, nak buat lah mana, nak selai tak boleh. Dalam Islam kena bakal sabar dululah. Nah, nak nikah pun tak boleh lah ni kata buat pula. Dah kalau nikah dengan orang lain pun. Payahlah ni dah, COVID ni payah. Kena bakal sabar dululah dah.
tak usah duk gaduh sangatlah dah hubung molek abai hak nikah kat sesar. Dah kita nak hak lain pula abai klik mari dah. Pasal saya pula sebab tu kita kena jaga dululah. Masa ni kena pakat amanah tanggungjawab masing-masing dulu. Dah biarkan kita jagalah. Nafkah zahir dak duk ori duit ke apa semua dak kira klik. Tapi nafkah batin saat ni tu kena tunggu dululah. Moga-moga sabar dululah insya-Allah. Itulah. Puasa dulu ya. Dah kan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ke? Man istata minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadul basar wa ahsanul faraj. Fa in lam yastata' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Nah, kalau tak puasa maka puasa saat itu boleh melemahkan nafsu. Apakah pengertian taufik dan hidayah? Dia punya ustaz sebut semua. Moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik hidayah. Apakah pengertiannya doktor itu? Hidayah ni iaitu Tuhan sebut bahawa hidayah ni hak Tuhan saja. Tuhan sebut laisa alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak ada di atas akal wahai Nabi nak tunjuk mereka tak boleh. Tetapi Tuhan yang beri hidayah. Innaka la tahdi man ahbat walakinnallaha yahdi man yasha. Tidak boleh engkau nak hidayah orang yang kasih dan engkau nak Tuhan yang beri hidayah. Sebab tu hidayah ni hak urusan Tuhan. Nak Tuhan dapat hidayah ni iaitu kena ada hati bang ya. Ada hati dengan agama, kena ada hati dengan Tuhan, kena berdoa, maka barulah kita dapat hidayah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat taufik. Dapat taufik sebenarnya maknanya dapat kita orang panggil muwafaq sebenarnya. Iaitu Tuhan wi taufik kepada kita lah. Wi taufik ni kita dapat benda yang betul. Dan kita berjaya, orang panggil taufik. Itulah saja, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Itu pengertian taufik dan hidayah. Lebih kurang sedara kita ada lekah, ada masalah kuasa bersyikir lah tentang dengan taufik dan hidayah yang selalu kita dengar guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sebut. Maka malam ni kita boleh lah dengan secara sepitah lalu tentang dengan taufik dan hidayah. Ada demo soal sebelah Malaysia ni, katanya Cik Mak kita, apakah Facebook nama Cik Mak, dia kata dia ni tak ada anak doktor. Dia yang ada anak tiri perempuan. Lepas batu dia kata semua harta dia nak bagi kepada anak tiri dia seorang, tak bagi kepada orang lain. Lagu mana boleh dok? Kalaulah dia saat itu nak bagi harta saat ni, dia saat itu niat nak lari pada ashab asabah contohnya, nak lari pada orang-orang lain lagi, maka itu haram. Kalau nak lari daripada pesaka kan, nak lari tak boleh pada adik-adik dia berhak saat itu. Sebab tu ada caranya hak dia mau saat itu, dia mau tu dia mau taruh juga. Untuk nak ada boleh kepada ashab al-furud atau apa panggil al-asabah. Boleh juga pak nakal dia sikit banyak. Maknanya banyak dah tapi ada lagi lah orang panggil taruh. Untuk nak kepada tu itu juga jadi kita lari daripada pesaka. Maka lari pada pesaka saat itu tak boleh. Wallahu a'lam. Ada orang tanya kaitan dengan bab gerbel lagi yang terlembu hak tak ada tanduk. Jo asal-asal dia beranak-beranak tak ada tanduk. Boleh tidak bab gerbel sah budak. Hak tak ada tanduk tak apa. Ada masalah. Ada masalah. Hak tak ada telinga tak boleh. Hak tak ada ekor asal tak apa. Tak ada ekor. Tanduk ke tak akal. Lepas tu soal ni boleh ke tak puasa sunat dalam edah wafat dia boleh ke tak? Bagi wanita tanya ni. Puasa sunat dalam edah wafat. Edah wafat ni ya tak boleh nikah dengan apa ni, edah wafat ni ya tak boleh tubik pergi, tak boleh apa dah. Edah wafat. Walladzina yutawaffawna minkum yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10.
Okey, hak tinggal mati tinggal bini ke, bini kena tunggu 14-10 hari. 14-10 hari saat itu tak boleh pergi kok tu kok ning. Dah kena duduk rumah, tak boleh jangok, tak boleh sindir, tak boleh gapo semua tak ning. Ada pun puasa sunat tak ada sako pau. Dah bukan digalak ke dia beribadat lah. Dah boleh tipu saat ni tu. Nak pergi ke mana dah? Molek nah lah puasa Arafah, puasa gapo saat ni. Ha. Pasal laki mati tu. Tu laki mati. Tu laki mati kau minta mana? Dia ada silap tu. Ah situ dah. Tak apalah. Apalah bagi moci-moci kawan-kawan kita ada terlekat ada lepas masalah agama kita berasa sedih, berasa terdekat boleh kita tanya tanya. Ya. Yang malu kita menanya. Malu kau keru tu ada ilmu. Kau kata lagu tu. Alhamdulillah kita bersama ada macam-macam soalan bagi ni. Ini anda pula dah tanya ni. Seorang isteri tanya ada nak buat lagu mana. Suami dia bersih tak ada lah. Kalau tak ada ni bersih main waktu dino kan. Ni bersih wasa tak tanggung jawab. Bersih wasa pagi tu baik beli hotel kerja buat apa bedok. Dia ni gini lah semua dia kerja. Lagu mana cara lah tu pada hukumnya dan cara nak berlepas. Hak ni tak boleh kira yang main. Hak saya sebut fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kena cari orang tengah kecek. Dah kena cari orang tengah kecek, nasihat gitulah. Dah supaya dia boleh kerja cari jalan. Dah cari jalan tak sah kata nak cari cerah, cari jalan boleh duduk sekali. Lepas tu pula boleh buat kerja, boleh jadi molek. Dah boleh je tak ada pos itu kita kena cari jalan lah. Dah keluarga sebelah lek dia bakal mai kecek kira tu insya-Allah kita tak ada kira kok mana lagi kadang-kadang tak ada kecek po lagi dah tak ada kecek sikit habuk lagi lepas tu kita duk oyak gitu gini ya rugilah tu kita kena kecek dulu kecek molek bukan kecek gitu ini tak ada nak menghinakan dia tapi kecek jadi molek itu caranya kecek cari keluar cari jalan keluar ya Alhamdulillah. Lagi soal ni bagi orang duduk dalam kak tua dah ni. Orang duduk kak tua, orang duduk romban sana. Dia tanya kata boleh tak bagi mereka yang duduk dalam kak tua, dalam romban sana nak semaya jamu zuhur asar tu. Ya. Dah semaya hak jamu boleh ni iaitu pertama kerana musafir, boleh kuasa jamu. Yang kedua kerana sakit. Sakit hak menyusahkan, hak tak boleh. Nak ada masyakkah. Dah contohnya nak mai semaya payah, nak gapo payah tu. Adapun duk kat tua saat ni tu, dia tak ada susah apa, dia tak ada masalah apa, dia duk. Dah dia duk rong sembahyang rong payah bangsa enam saat ni tu, dia tak ada Allah, tak ada sakit apa, kena semaya dengan. Dah fa izat ma'nantum tu dia kata apabila kamu senang, fa aqimus salah, maka nak semaya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semaya saat ni kena mengikut waktu dah lah. Kerana dia senang, dia tak ada tugas apa kali ke. Dia tak ada masyarakat, tak ada pesapir, tak ada apa. Pada ketika tu semaya cukup. Tak boleh nak semaya jamak. Semaya jamak sakit teruk tak apa. Susah nak semaya. Nak tu kena capur tu tak apalah. Tapi kerana sekadar kata dekat tua tu tak boleh jamak lagi lah. Nak jamak apa tak ada gimana. Kriya nyamuk apa lagi 14 hari tu lama. So kriya tu kriya baik doktor baik. Soalan seterusnya doktor Ida. Ya. Dia tanya apakah amale pasal bagi dia curi sangat ni awak tak boleh kerja kau gila ni dia timbul curi amale nak pergi lepas ke boleh mengelak daripada orang mesti curi lagu mana. Amale. Orang duk curi duk gapo ni pertamanya kita kena rajin semaya, rajin baca Quran dah. Lepas tu pula rajin berdoa Tuhan. Kita kena jadi juru. Tuhan waya inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa tawallas salihin. Orang yang berjuru sana itu Tuhan jaga ya. Tuhan jaga harta dia, jaga dia sendiri, jaga semua. Tuhan jaga dia orang-orang soleh. Tuhan sebut siap dah. Lepas tu
nak wi hidup senang ni Tuhan sebut ke innal ladzina yatluna kitaballah orang baca Quran wa aqamus salah dan di wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjun tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Orang baca Quran semaya rajin infak rajin maka orang tu Tuhan akan wi hidup dia senang, orang tak curi bagai ya kalau dia juru sana ni. Dan Tuhan sebut man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi Tuhan akan orang awak amal molek ya juru semaya ke puasa mu maka Tuhan akan jaga tu amal besar kali. Nah kalau duk curi lagi hal itu maka adalah insya-Allah Tuhan akan jaga insya-Allah sikit-sikit ya. Nah insya-Allah. Lepas tu kalau orang curi payah main kalau kita juru Tuhan kata orang lain. Mek sekali tu hawi 2 kilo. Dan saya sampai kalau orang royak bagai curi. Hari ni ada orang tanya saya. Lah no, orang curi bagai kita nak boleh bagai tu kelai. Kita kata demo tak sah doa boleh bagai tu kelai. Demo doa minta Tuhan ganti hak lain. Ganti lain. Nah, sebab Tuhan sebut manang sak min ayatin aw nungsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tuhan tak boleh hilang satu benda, melainkan Tuhan ganti hal lain. Jadi kita berdoa minta Tuhan ganti hal lain. Dia kacau nak ambil apa hal tu. Kalau boleh, apa tak cukup dah. Oh, lipat kali. Oh, banyak ya wih hal lain. Sarap saya buku ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, banyak lagi soalan ni. Soalan daripada saudara kita sebelah Malaysia. Dia tanya apa hukum orang kafir beri duit, kita boleh ambil dah duit tu. Betul tak? Orang kafir sedekah, orang kafir boleh ambil, ada masalah ke apa? Nah. Kalau banyak bagi kita ada. Banyak juta bagi kat sebelah Thailand kan. Thailand kan. Nah. Ya tak apa ke syian, orang kafir sedekah ke apa semua boleh ambil. Ada masalah apa? Alhamdulillah begitulah saudara Malaysia kita saudara Zakaria sebelah Malaysia itulah jawab beliau tak ada masalah apa. Sekiranya kalau dia beri semata-mata beri tidak ada tujuan sebalik lah. Ya. Kalau dia beri duit ni, mungkin buat kerja tu tengok pada kerja pula kan. Kalau kerja tu kerja dirambah tu tak boleh. Maksud waktu mana? Ya. Betul hubung lagi dalam soal kita lebih kurang tanya orang. Apakah hukum kita pakai mask? Mask ni tertundung hidung waktu mana kita sujud tu. Hidung kita tak rapat di tempat. So benda. Baik. Dalam sujud ni ya kena setuhnya itu ya kena sujud 7 anggota. Dahi sahaja kena setuh. Kena setuh dengan jadah ni tu iaitu dahi sahaja. Ada pun tangan, lutut lah, jari, kaki semua saat ni tu kita kena lipat lah, kena sujud juga lah. Tapi tak syaratnya kena buka dah. Tak syarat dah. Hak lain tak ada masalah. Dahi tu so ya, hak syarat kena buka dah. Adapun hidung ni bukan masuk dalam anggota 7 dah dia. Ya dahi, tangan, lutut, jari, kaki. Adapun hidung ni tu setuh tu itu saja. Tak ada kata wajib tak ada. Wallah. Soalan seterusnya yang tanya tolong huraikan masalah syirik kerana sekarang ni orang mudah-mudah melontarkan perkataan ni kepada orang syirik upo ni. Tolong hurai sikit setara mana kau? Kalau itu lalu boleh kata syirik. Syirik ni orang panggil ya ada syirik banyak lah. Ada syirik khafi, syirik jali, syirik kecil, syirik poreh. Dan benda-benda syirik ni kita kena ingat lah. Bila syirik sana itu sebab bila syirik ni Tuhan tak apung dosa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak apung dosa syirik, Tuhan apung dosa yang selain pada syirik. Syirik ni iaitu kita sekutu dengan Tuhan. Sekutu dengan Tuhan maknanya syirik yang zahirnya iaitu kita i'tikad ada Tuhan selain pada Allah, maka itu syirik. Atau kita i'tikad kata ada yang lain boleh beri bekah serupa dengan Allah, maka itu bersyirik. Dan di antara ulama menghukumkan syirik juga sihir, syirik. Supaya tu juga kita sihir syirik,
Lepas tu pula ada tiarah. Tiarah saat ni tu iaitu kita kata majar dan sebagaimana ke. Maknanya kita agak terbenda tu ada wi kesel lah. Dan supaya kita kata nampak binatang lalu depan tak boleh pergi ni. Contohnya benda-benda gini panggil syirik juga. Kerana kita etika atau benda tu ada kesel depan tu. Ada kesel dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam ni tu benda-benda gini kita kena jauh. Dalam Islam ni tu nak wi kita etika direct dengan Allah. Nak wi kita saat ni tu berdoa Tuhan, nak wi kita bergantung dengan Tuhan. Tuhan sebut wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan orang beriman kena bergantung dengan Tuhan. Wa'tasimu billah wa maulakum fa ni'mal maula ni'man nasir. Jadi kita kena bergantung dengan Tuhan. Tuhan nak wi bergantung dengan dia. Bila ada benda-benda hak pesing buat wi. Contohnya hidup bergantung dengan yang lain, atau kita hidup pegang atau benda lain tu boleh wi kesal dan sebagainya, maka itu syirik lah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah lebih kurang dah suggest tengah lagu. Tak agak dah ya main tu. Pasal tak agak dah. Insya-Allah kita mula lain kali. Lain kali pula. Tak apa ya main. Lain kali dah. Kita buat seminggu sekali ke dengan ayah main boleh insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah nanti hipung-hipung pula. Tajuk. Tajuk. Jadi memohon maaf kepada saudara-saudara penonton-penonton yang banyak soalan ni. InsyaAllah kita tunggu. Kita kutik-kutik tak hipung buat sekali. Itulah kali kita akan bersama dengan doktor kita buat ucapan lagu di program. Soal jawab dalam bab agama, insyaAllah kita dapat penjelasan. Terima kasih mana-mana yang bersama dengan kita malam ini. Tak kira lah di dalam page Ayuh Mai FC ataupun dalam page Dr. Abdullah Abu Bakar pun bersama juga. Begitulah bagi saudara-saudara lah ada ikuti dalam ruangan page Ayuh Mai FC. Sekiranya kalau kita ada masalah agama doktor kita buat pagi dah, betul tak? Lepas tu malam ya pagi malam hari doktor buat pagi malam mana-mana ada masalah agama kita nak penjelasan boleh kita pergi masuk tanya. Ada waktu mana doktor kita buka waktu soal jawab. InsyaAllah kita boleh bersama ikut dalam page Dr. Bahasa roaming dah. Dr. Abdullah Abu Bakar. Boleh kita bersama dengan doktor kita. Jadi malam ni panjang masa ni lebih kurang dalam suggest tengah lebih. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada doktor kita yang sudi bersama dengan kita untuk menyelesaikan ataupun memberi jawapan tentang masalah agama pada saudara-saudara kita yang banyak ada terlekat. InsyaAllah lain-lain kali kita ada masa, ada peluang, tak ada halangan apa kita bersama pula dengan doktor kita dah. Jadi malam ni sebelum abang nak akhir, nak kita beri ruang sikit bagi mana-mana saudara kita nak masuk kongsi ataupun nak masuk saham akhirat, nak jariah pada masjid supaya menyudahkan masjid daripada besar. Ikutilah dalam bawah tu ya ada buat Malik Banci, sebelah Thailand, Malik account sebelah Malaysia ada berlaku dah kita pun. Mana-mana nak beri ala kodak lah. Kalau mana nak beri dah lepas hari, terima kasih banyak-banyak. Kalau kita nak beri pula kali yang kedua tak ada masalah. Pihak kami di sini, masjid sini, terima. Semoga-moga Allah Ta'ala kalah yang balah bagi berlipat kali ganda lagi rezeki kepada kita ataupun majlis usia kita dalam sihat walafiat dengan berkat kita buat sedekah jariah pada malam ini. Terima kasih doktor yang di malam ini. Akhir kepada semua saudara-saudara kita nak tutupkan supaya doktor kita tolong berdoa sikit. Dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sil asqam ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Allah, jagakanlah kami semua ya Allah daripada penyakit, jauhkanlah kami pada segala penyakit ya Allah. Dan jangan wala tada' lana dhanban la ghafartah wala hamman la farajtah wala maridan syafaitah wala hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaita arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.